Bayangkan apa yang akan berlaku jika anda terperangkap di dalam ruang gelap dan sempit. Rasa takut? Risau? Bagaimana jika anda terperangkap di dalam ruang angkasa yang gelap dan luas? Dan bagaimana jika anda terapung keseorangan ke ruang gelap dan kosong tanpa sembarang bantuan disebabkan bencana yang berlaku ke atas stesen angkasa lepas anda? Astrolab akan membawa anda bagaimana jika angkasawan terperangkap di angkasa lepas. Kekal hingga akhir video ini dan jangan sesekali skip video ini. Anda akan didedahkan dengan fakta ISS yang tak pernah anda dengar sebelum ini. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Stesen angkasa antarabangsa telah mengorbit bumi sejak 1998. Berfungsi sebagai platform penyelidikan untuk angkasawan NASA dan rakan antarabangsanya Roscosmos, ESA dan JAXA. Pada pertengahan Disember yang lepas, berlaku satu kejadian yang agak mendebarkan. Agensi Angkasa Lepas Rusia Roscosmos membatalkan aksi berjalan di ruang angkasa lepas oleh dua angkasawan di stesen angkasa antarabangsa selepas berlaku kebocoran bahan penyejuk pada kapsul kru Soyuz MS-22 yang meruahkan penyejuk di sekitar stesen dok. Kebocoran itu mula dikesan ketika angkasawan Sergei Prokofiev dan Dmitry Petelin sedang bersiap untuk keluar dari stesen angkasa untuk berjalan selama 7 jam di luar stesen. Kapal angkasa Soyuz dilancarkan ke stesen angkasa pada 21 September untuk menghantar dua angkasawan ke stesen angkasa dan dijangka kembali ke bumi beberapa bulan kemudian. Punca kebocoran ini tidak diketahui buat masa ini. Pakar Rusia sekarang ini masih meneliti data dan mengenal pasti punca kebocoran tersebut. Angkasawan Rusia menggunakan lengan robotik stesen angkasa untuk memeriksa kapal angkasa Soyuz MS-22 manakala pusat kawalan penerbangan di bumi mengkaji telemetri dan data lain dari kapal angkasa tersebut. Pusat Kawalan Penerbangan Roscosmos Rusia dan NASA sedang menimbang pilihan tentang apa yang perlu dilakukan mengenai kapal angkasa Soyuz yang berfungsi sebagai kapal ulang-alik dan bot penyelamat bagi 3 anggota kru di ISS. Dalam pada masa yang sama, angkasawan Amerika baru sahaja melakukan aksi berjalan di ruang angkasa pada 22 Disember yang lepas. Dari satu sudut, angkasawan Amerika meneruskan rutin kerja harian mereka, tetapi pada sudut yang lain, angkasawan Rusia terperangkap. Ini kerana stesen angkasa lepas dibangunkan dalam modul peringkat demi peringkat bermula pada tahun 1998. Ia kemudian dibina secara beransur-ansur di orbit oleh angkasawan dan penggunaan teknologi robotik di angkasa. Kebanyakan misi menggunakan pesawat ulang-alik NASA untuk membawa bahagian yang lebih berat. Walaupun beberapa modul individu dilancarkan pada roket tunggal, ISS mempunyai beberapa modul termasuklah tempat tinggal dan makmal, serta sokongan struktur dan panel solar yang membekalkan kuasa. Modul pertama, Zarya, dilancarkan pada 20 November 1998 melalui roket Proton. 2 minggu kemudian, penerbangan ulang-alik STS-88 melancarkan modul NASA Unity. Angkasawan melakukan aksi berjalan di ruang angkasa semasa STS-88 untuk menyambung dua bahagian stesen bersama-sama. Kemudian, bahagian lain stesen itu dilancarkan pada roket atau di ruang kargo pesawat ulang-alik. Beberapa modul dan komponen utama yang lain turut dipasangkan sehinggalah tahun 2021. Anda nak tahu satu perkara menarik? Buat masa ini, Amerika Syarikat sedang membantu Ukraine memerangi Rusia dan baru sahaja menamatkan riwayat hampir 400 askar Rusia. Adakah anda rasa ada satu bentuk penyelesaian kepada isu angkasawan ini? Apa perasaan anda jika anda adalah salah seorang angkasawan yang terperangkap di ISS kini? Sudah tentu anda memikirkan masa depan yang tidak menentu selepas kapsul Soyuz Rusia mengalami kebocoran penyejuk pada kapal angkasa tersebut. Siasatan masih diteruskan, tetapi NASA sedang memikirkan cara untuk membawa pulang kru yang terlibat. Adakah SpaceX boleh menjadi penyelamat kepada situasi ini? NASA dan Agensi Angkasa Lepas Rusia Roscosmos sedang mengkaji punca kebocoran yang mungkin berpunca daripada meteorit kecil dan sedang menilai cara untuk meneruskan misi menyelamat. NASA telah pun meminta bantuan SpaceX tetapi ada beberapa masalah kecil.
SpaceX telah melancangkan beberapa misi Crew Dragon yang berjaya ke ISS. Jadi secara dasarnya, mereka mampu menghantar kapal angkasa penyelamat yang mampu membawa pulang 3 anak kapal tersebut. Walau bagaimanapun, SpaceX membuat sut angkasawan secara jahitan bagi Crew Dragonnya. Jadi ia tidak semudah menghantar kapal angkasa semata-mata. Jika difikir secara logik, sut perlu mengikut spesifikasi tubuh dan kapal angkasa penyelamat. Buat masa ini, sut angkasawan Roscosmos tidak menepati spesifikasi kapsul Dragon. Selain itu, sebarang penyelamatan berasaskan SpaceX mungkin juga mempunyai kesan besar pada misi ISS lain yang dijadualkan, seperti misi SpaceX Crew 6 yang dijadualkan berlepas pada 2023. Cara lain yang mungkin boleh membantu adalah dengan melibatkan penggunaan MS-22 seperti yang dirancang jika ia dianggap selamat atau Rusia berpotensi menghantar kapal angkasa pengganti Soyuz. Astrolab tidak pasti jika Vladimir Putin bersetuju dengan operasi penyelamatan oleh SpaceX yang boleh dijalankan ke atas angkasawan mereka. Ini kerana SpaceX bertindak untuk meningkatkan talian hubungan komunikasi negara Ukraine sebagai tindak balas serangan Rusia. Dari segi geopolitik, kedua-dua kuasa besar ini sedang mengalami krisis peperangan yang melibatkan Ukraine. Ia satu isu yang sukar untuk dirungkaikan buat masa ini. Walau bagaimanapun, NASA dan Roscosmos terus menjalankan pelbagai aktiviti kejuruteraan dan sedang berunding dengan rakan kongsi antarabangsa yang lain tentang kaedah membawa pulang kru Soyuz dengan selamat. Nasib angkasawan ini ibarat telur di hujung tanduk. Rusia perlu lakukan sesuatu bagi menyelamatkan angkasawan mereka. Agaknya jika modul kapal angkasa mereka musnah dan mereka terbebas ke ruang angkasa tanpa alat tambatan, sejauh mana mereka akan terapung dan apa nasib mereka? Sebenarnya rumit untuk difikirkan. Untuk hanyut ke jurang ruang angkasa secara logiknya, anda tidak boleh bertahan dan kemungkinan besar tidak boleh kembali ke bumi. Jadi, apa yang berlaku jika seorang angkasawan terapung di angkasa? Nasib seorang angkasawan bergantung pada sudut dari mana mereka jatuh. Mereka boleh dibiarkan terapung atau berputar di angkasa sehingga tangki oksigen mereka kehabisan yang membawa mereka kepada kematian atau akibat sesak nafas, atau terapung ke atmosfera bumi dan memasuki atmosfera bumi. Anda rasa akan selamat? Tidak. Atmosfera bumi akan membakar tubuh badan angkasawan tersebut. Hukum fizik dan graviti tidak peduli siapa anda dan ke mana arah tuju anda. Anda akan tergapai-gapai, akan tetapi ia tidak sesekali mengubah nasib anda. Semakin jauh anda dari bumi, semakin dekat anda dengan Tuhan. Bagaimana angkasawan halang diri mereka daripada terapung di angkasa lepas? Angkasawan menggunakan penambat dan safer untuk menghalangnya daripada terapung ke angkasa. Penambat ialah kabel yang memastikan mereka tidak terlepas, manakala safer ialah mekanisme sandaran, seperti jetpack yang membenarkan angkasawan memecut semula ke hab angkasa jika perlu. Tugas besar dan berat dijalankan oleh angkasawan. Mereka perlu menjalankan penyelidikan mereka. Tetapi pada masa yang sama, mereka perlu pastikan keselamatan diri mereka terjamin. Anda berminat nak jadi angkasawan? ISS akan dinyah fungsi sepenuhnya pada tahun 2031 dan diganti dengan stesen angkasa lepas yang lain. Kita sedang memasuki fasa perubahan teknologi angkasa secara besar-besaran. Apa pendapat anda? Nyatakan komen, like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.